Sebagai kesimpulannya saya nak sebut, bila kita sebut tentang pemikiran kritis, kita akan tidak boleh lari menilai berita yang sampai kepada kita, menilai maklumat yang sampai kepada kita. Cuma masyarakat kita perlu dibezakan dengan dua benda. Yang pertama, sangka baik tidak sekali-kali membetulkan fakta yang salah. Fakta yang salah, sangka baik dengan dia okey. Tapi tidak, sangka baik itu tak menjadikan benda salah yang disebut itu sebagai betul. Saya banyak kali kena, bila saya tegur mana-mana asatizah yang membaca hadis yang palsu, hadis yang tidak ada asal, mereka akan sebut, alah sangka baik ajalah. Sangka baik saya kepada dia mengatakan, oh dia tak sengaja baca ni. Tak bermakna bila sangka baik, semua benda yang disebut walaupun salah nak kata betul. Itu tak betul. Itu kena bezakan. Maka sebab itu kata Abdul Rahman bin Mahdi dalam sebuah nukilan dia yang sangat terkenal, khislatan la yastaqimu fiha husnul dhan, al-hadis wal qadha. Dua perkara yang tak boleh, tak lurus untuk kita sangka baik. Iaitu yang pertama hadis. Hadis tak boleh sangka baik. Orang tu salah. Tak boleh kata sangka baiklah kat dia, dia orang baik, maka hadis tu mesti betul. No. Sangka baik kat dia, mungkin dia silap. Sangka baik kat dia, dia tak sengaja. Sangka baik, dia tak tahu. Sangka baik, sabkul qalam, terlepas pena, ataupun sabkul lisan, terlepas cakap. Tapi yang salah tetap salah. Yang kedua, qadha, mahkamah. Mahkamah pun hakim tak boleh sangka baik. Orang bagi hukuman, orang minta hakim berhukum, sangka baiklah saya kesian kat dia ni, tak payah hukum lah. Mahkamah tak akan jadi sebagai pemutus ataupun tidak boleh menjadi satu badan yang mendisiplinkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kena bezakan di antara tersilap dengan orang yang sengaja. Bukan semua orang yang silap, yang bagi fakta yang salah, maklumat yang salah itu jahat. Kadang-kadang dia tersilap. Kita ni kadang-kadang orang yang sengaja bagi hadis palsu jadi tokoh ahli sunnah. Orang yang tersilap jadi pembohong ahli sunnah. Ni masalah kita. Dengar apa kata Zahabi. Zahabi ketika mana dia mengkritik Qatadah, dia kata apa? Qatadah ni ada satu dituduh dengan pemikiran Qadariyah sikit. Qatadah kata, orang-orang yang seumpama Qatadah ini perlu disangka baik, walaupun dia terkesan dengan bid'ah, sedikit bid'ah dalam akidah, tetapi dia terlibat dengan perkara ini kerana ingin membersihkan Allah daripada sifat makhluk. Berapa ramai orang yang saleh yang mana kesilapannya itu ditutup oleh kebaikan yang terlalu banyak. Mana ada manusia yang maksum seperti Nabi selain daripada Nabi SAW? Mana-mana tokoh akan ada silap. Saya tersilap, Datuk Mufti tersilap, Dr. KJ pun tersilap. Tersilap kami itu tersilap yang tidak disengajakan. Kalau terbukti kami sengaja melakukan kesilapan dan mempertahankannya, itu isu lain. Tapi bila tersilap dan kita ubah, dia kekal sebagai manusia. Allah juga menegur Nabi SAW dalam Quran, nak bagi tahu pada kita kalau kita pun ditegur, benda biasa, kerana Nabi juga pernah ditegur dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, fahami istilah kaum sebelum nak kritik orang. Fahami istilah sesebuah ilmu, mendalami asas ilmu. Kerana kadang-kadang bila saya menulis pasal hadis, menceritakan pasal hadis, kita sebut nama ulama. Zahabi mengatakan hadis ini mungkar. Orang yang tak faham, kadang-kadang orang awam ni kritis terlebih. Zahabi tu siapa? Zahabi tu Wahabi. Lebih kurang je nama. Z dengan W kan lebih kurang sama. Dia tak faham. Yang kedua, bila kata hadis ini mungkar, contoh macam hadis doa makan, Allahumma barik lana tu kan, saya sebut hadis ini dari sudut periwayatannya mungkar. Dia kata, tengok geng Wahabi ni, baca doa pun mungkar. Dia ingat amar ma'ruf nahi mungkar. Rupanya mungkar dalam ilmu hadis tu berbeza dengan mungkar yang difahami oleh orang kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jangan terlalu banyak menggunakan akal dalam perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib serahkan pada Allah, perkara yang gaib serahkan pada wahyu. Jadi insya-Allah kita akan jadi manusia yang kritis pada maklumat yang sampai kepada kita. Gunakan akal di mana akal boleh berfungsi. Wallahu taala alam. Terima kasih Dr. Razami.